صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Syahadan ketahui olehmu bahawasanya tiada lazim diberida akan hukum Allah Ta'ala itu dan qada'nya, rida akan maksiat itu. Betul. Ini benda maknanya setengah-setengah dikeliru sini. Jangan dikeliru. Kata Tuan Pengarang bahawasanya tiada lazim daripada rida akan hukum Allah dan qada'nya, rida akan maksiat dan kufur. Ya. Sebab semua itu adalah dari Allah Ta'ala. Maka kalau dia itu rida, maksiat dari dia hakikatnya, taat pun dari dia, semua. Dan syar, khair wa syar, semua dari dia. Maka ketika itu kita rida dengan maksiat, tak boleh itu. Di dalam kekufuran dia ada dua. Dalam maksiat, satu maksiat paling besar, kufur. Yang kedua maksiat biasa, dosa besar dan sebagainya. Sini ada dua perkara. Nisbah kita pandang dari sudut takhsis iradat, berlakunya perkara maksiat dan kekufuran, itu wajib kita kena rida. Rida daripada sudut qada Tuhan. Ya. Ada pun diri kufur dan maksiat itu tak boleh. Tak boleh rida. Inna Allah la yarda 'anil kufr. Katanya Allah tak rida daripada kekufuran. Kekufuran, diri kekufuran itu tak boleh rida. Ada pun berlakunya perkara atau kekufuran itu kepada seorang daripada sudut taksis iradat, atau kena rida. Rida penentuan Tuhan, bukan rida di maksiat. Ini sikit je lagi tu. Dia silap faham kata rida dengan maksiat. Ya. Maksiat pun itu Tuhan juga, minum arak pun Tuhan juga, semua reda. Jangan tu silap faham. Kita tak dibenarkan meredai perkara maksiat. Itu sebenarnya apa? Takhsis iradat juga. Itu suruhan Tuhan juga, wajib reda hukum. Ya. Jadi maknanya tiada lazim daripada reda akan hukum Allah Ta'ala dan qada'nya itu reda akan maksiat dan kufur. Kerana segala maksiat dan kufur itu ada baginya dua jalan. Maksiat dan kekufuran itu dua sudut, dia ada dua jalan. Satu jalan kepada Allah Ta'ala, iaitu sekira-kira kufur dan maksiat itu jadi ia daripada qada Allah Ta'ala. Tuhan yang menentukan seseorang itu jadi beriman atau sebaliknya, ya, Islam atau kufur, taat atau maksiat. Ada sudut itu wajib kita reda daripada kudrahnya. Maka wajib atas kita reda jalan ini. Ya. Jalan mana? Iaitulah memandang hakikat semuanya dari penentuan Tuhan yang ada hikmah dia. Yang reda dengan penentuan itu disuruh. Dan satu jalan lagi, ya, kepada hamba itu sekira-kira kufur dan maksiat itu sifat bagi hamba. Maka atas jalan ini tidak disuruh oleh Allah Ta'ala akan kufur dan maksiat. Yang mana Ta'ala tak reda kufur dan maksiat. Dalil firman Allah Ta'ala, wala yarda li ibadihil kufrah. Dan Allah Ta'ala tidak reda bagi hambanya akan kufur. Ya, dijadikan kufur tapi tak reda. Sebab tu reda suruh, ya, jadi benda yang lain tu. Suruh, kemudian kehendak, kena rida. Tiga. Yang lazim suruh dan rida, itu lazim. Tiap-tiap benda disuruh memang dia rida. Ya. Tapi tiap-tiap dia kehendaki tak semestinya dia rida. Tuhan kehendaki kufur tu berlaku pada Abu Jahal. Adakah rida Tuhan kufur? Tuhan tak kufur. Tuhan tak rida kekufuran, tapi dia kehendaki. Ya. Imannya Sayyidina Abu Bakar, beriman Sayyidina Abu Bakar, beriman Sayyidina Abu Bakar adalah kehendak Allah Ta'ala, satu. Dan beriman Sayyidina Abu Bakar itu disuruh, dua. Dan beriman, iman itu diredai, tiga dia itu. Suruh, reda, kehendak. Ya.
Berimannya Abu Jahal, beriman tu disuruh tetapi Tuhan tak kehendak, lepas tu tak berlaku, dan Tuhan tidak redha kekufuran tu. Kufurnya Sayyidina Abu Bakar, kufur tu tidak diredai Tuhan dan tidak dikehendaki. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar tak kufur, Tuhan tak kehendak, dan Tuhan tak suruh. Jadi dua benda tu, tiga benda tu kena jaga tu. Sebab tu setengah yang mengatakan dalil kata Tuhan kehendak itu Tuhan redha, itu tak betul. Tidak setiap benda yang Tuhan kehendak adalah dia redha, itu tak betul. Dia kehendak menangnya kufar dalam peperangan Uhud, itu kehendak apa? Tak ada. Adakah Tuhan redha? Itu Tuhan tak redha. Tuhan tak redha dengan kekufuran tu perkara, tapi dia kehendak berlaku. Dia kehendak berlaku, tak kira benda dia redha pun boleh berlaku, benda tak redha pun dia lakukan. Tapi kalau benda disuruh dengan redha, itu lazim, itu talazum. Tiap-tiap benda yang disuruh mesti dia redha. Tiap-tiap benda disuruh, itu benda dia tak suruh benda yang dia tak redha, tak. Tapi kehendak tidak. Kehendak dia pergi dua. Dia menghendaki sebarang. Dia nakkan jadi redha, dia nakkan kepada keimanan, boleh laku. Dia nak jadi kufur pun dia laku juga. Itu kehendak dia. Habis. Dan lagi firman Allah Ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada menyuruh akan hambanya dengan berbuat kejahatan, dan tiada menyuruh akan berbuat segala mungkar. Mana Allah SWT tidak menyuruh hambanya dengan berbuat kejahatan. Kejahatan taklah dielakkan, bahkan diharamkan, bahkan dijanjikan dengan azab kalau dia lakukan. Yakni segala maksiat, kerana segala maksiat dan kufur dibangsakan oleh syarak kepada hambanya, sekira-kira adalah maksiat dan kufur itu sebagai bagi hambanya, dan adalah ia alamat orang yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala. Tanda Tuhan benci mana dia tenggelam dalam kekufuran dan kemaksiatan. Dan alamat orang yang tiada diredai akan dia, kemudian diseksa pula di dalam api neraka. Dan taat dan sekalian kebaikan itu alamat orang yang diredai akan dia oleh Allah Ta'ala. Redha tu ada pada taat, murka tu ada pada maksiat. Dan alamat orang yang dikasihi akan dia, iaitu orang yang taat. Dan alamat orang yang hendak dimasukkan ke dalam syurga dia, apabila Tuhan gerakkan dia tadi duduk dalam ketaatan dia. Kemudian ketahui olehmu, hai segala saudara yang menjalani akan jalan tariqah ahli sufi, yang menyampaikan ia kepada ma'rifah Allah Ta'ala, menyampaikan kepada ma'rifatullah, bahawa adalah mahabbah dan redha itu, iaitu makam yang terlebih tinggi. Ini martabat yang terlebih tinggi daripada segala makam dan daripada segala martabat. Mahabbah dan redha itu tinggi bagi orang yang salikin, mana orang yang bersuluk, mana orang yang berjalan kepada hadrat Allah SWT. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala dengan katanya, fa'lam anna ridha a'zamu babin ila Allah ta'ala, faman wajada ilaihi sabila fahuwa a'la darajati warrat. Maka ketahui alimu bahawa sebenarnya redha itu jadi daripada mahabbah. Mahabbah itu paling tinggi, pada pecah bawah tu redha, syauq, kan, pecah daripada mahabbah. Bila dia mahabbah, rindu ke Tuhan ada, redha mesti ada. Sebab bila dia kasih, dia mesti redha apa yang dibuat oleh mahbub kekasih ni, iaitu pintu yang amat besar yang jalan masuk kepada ma'rifatullah. Bahawasanya redha itu jadi daripada mahabbatullah, dan iaitu mahabbatullah tu
pintu yang amat besar. Pintu yang amat besar yang jalan masuk kepada ma'rifatullah. Mafhum mukhalafah dia, kalau tak ada mahabbah, tak ada jalan masuk, tutup, no way, tak ada jalan. Dia tak akan sampai ma'rifat Allah Ta'ala kalau dia tak ada rindu yang kuat dengan Tuhan. Ya, dia berzikir, nak dapat rindu mesti dia ada apa? Asyik. Rindu itulah mesti ada kemanisan, lazah kena ada. Kalau lazat dalam ibadat, zikir dan ibadat lain tak ada lazat, dia buat tapi tak ada lazat, mahabbah jangan tanyalah, sorry. Dia tak akan dapat ni. Tak akan dapat mahabbah melainkan dia kena ada lazat dalam ibadat. Dan lazat ibadat tak akan dapat melainkan dia kena istighal, memberi tumpuan betul. Bukan ibadat buat suka-suka, main-main, orang buat kita buat, ya, asalkan orang pandang kita buat, itu tak ada. Itu bukan ahli makrifat kan gitu. Itu orang dulu dalam ghaflah, dalam kelalaian. Ya, orang yang kena keluar daripada kelalaian, mesti buat ibadat dia tumpu tu betul, istighal bila ibadah. Ya, maka dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala, iaitulah kemanisan khalawah dia, kemanisan dia. Lepas kemanisan, baru dia beri dia akan kerinduan, mahabbah. Lepas mahabbah pun dibuka. Ya. Guna al-mahabbah la yakun illa ba'dal fana. Mahabbah pula takkan berlaku melainkan dengan fana. Ini mesti fana dulu. Lenyapnya pandangan pada makhluk, baru dia akan dibuka ke mahabbah dengan Tuhan. Selagi pandangan makhluk tu ada, dia akan mengganggu. Ya, dia akan mengganggu. Bila pandangan pada makhluk, kasih suka orang kasih, suka orang puji, suka orang angkat, pandangan makhluk dia ganggu tu. Kita akan sempurna mahabbah, dia kena fanakan dulu, baru dia dapat mahabbah. Baru lepas mahabbah dibuka antara dia dengan Tuhannya, berlazat dia dengan Tuhannya. Habis, dan dari kerana inilah menyata pula Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan kata apa? I'lam annar ridha, dipanggil samaratun min thimaril mahabbah wa hiya min a'la maqamatil muqarrabin. Artinya ketahui alim bahawasanya redha itu satu samarah, mana kehasilan buah daripada buah mahabbah. Mana bila ada mahabbah, dia akan membuahkan akan redha. Mana bila dia ada redha, bermakna mahabbah tu ada. Yakni setengah daripada terlebih tinggi makam orang yang hampir kepada Ta'ala. Setengah daripada makam kehampiran Allah Ta'ala ialah ada redha yang hasil daripada mahabbah tu ada. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya lagi, wa qad ikhtalafa ulama'u fi man huwa afdalu min ahli al-maqamati salas. Rajulun yuhibbul maut syauqan ila liqa illahi ta'ala, wa rajulun yuhibbul baqa li khidmatil maula, wa rajulun la akhtaru syai'an bal arda bimakhtarahu Allah Ta'ala. Tiga pangkat, tiga-tiga ni tinggi ni, cuma kedudukan mana lebih tinggi itu ada ikhtilaf. Farufi'at hazihil masalah ila ba'dil arifin faqal sahibur ridha afdaluhum li'annahu aqalluhum fudula. Dan sungguh telah berselisih, mana ada bersalahan pandangan ulama, ada ikhtilaf dalam yang terlebih afdal. Tiga-tiga ni afdal, mana lebih afdal daripada orang yang mempunyai tiga makam, yakni tiga martabat dan tiga darajat. Pertama, laki-laki, mana orang yang kasih akan mati, mana dia tidak takut dengan kematian. Dari sudut mana? Kerana syauq, itu kerana ia rindu kepada mendapati hakan Allah Ta'ala. Ya, dia rindu ke Tuhan, apa takut mati. Ya, orang bila rindu nak jumpa tak? Tentu nak jumpa. Bila nak jumpa, boleh jumpa kata mati. Mesti mati dulu. Jadi nisbah kepada nak mendapatkan satu nikmat paling besar, liqa Allah Ta'ala, maka jatuhlah hati dia rindu kepada kematian. Bukan dia minta mati. Kalau mati kalah, mati bukan. Itu macam dia nak ajar Tuhan lah.
Mana dia seronok. Dan kedatang kematian tu dinanti tu maksudnya. Sebut mati mengembang belum tolong lagi. Sebut mati, kau jangan sebut mati yang dia. Tanya dia, tak sebut mati kau tak mati. Sebut tak sebut dia mati juga tanya. Dia tanda ni yang pertama. Sebab dari sudut mana tu? Dari sebab dia syauk. Kerana syauk kepada mendapati akan Allah. Bukan mati kerana dia peras kan. Dia tak dapat tu benda, aku mati lagi baik kata. Kan, lagi mati lagi senang. Oh, mati lagi senang. Kalau malaikat tanya kau tak jawab, dia bantai, dia bahang boleh kita buruk so. Nak banding dalam kubur punya dahsyat azab punya dahsyat ni. Jadi maknanya dari sudut rindu hati yang kuat untuk mendapati liqa akan Ta'ala, satu. Yang kedua pula, laki-laki mana kumpulan orang yang kasih akan kekal dalam dunia. Dia seronok duduk atas dunia ni sebab apa? Mengumpul harta, bukan cari pangkat jawatan, bukan. Tuang gila panggil. Orang gila kumpul harta, gila ke jawatan, berebut jawatan, orang paling bodoh dalam dunia panggil. Walaupun jawatan dia tinggi, nama pangkat dia dapat jutawan, kalau itu matlamat hidup dia, itu ahmak, sebodoh-bodoh manusia. Tuhan tak jadikan manusia untuk mengumpul harta benda, menjadi matlamat dia, nak jadi pangkat jawatan, tu kan. Allah suruh kita jadi apa? Izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan kepada Allah Ta'ala. Ini semua jalan nak bentuk kehambaan. Habis tu. Jadi dia ni nisbah kata dia nak banyakkan amal, disuka umur dia dipanjang, tu maksudnya. Lepas tu kita jangan doakan untuk kita atau untuk orang panjang umur. Kalau dia buat maksiat, so kita tanggung. Ya Allah, panjangkanlah umur sipulan-sipulan. Kita tak kait dalam ibadat. Kawan tu buat maksiat, kita dapat saham lah. Tak pasal-pasal. Dan kita boleh minta dia panjang umur tapi kait dalam ibadat. Jangan panjangkan umur dia dalam beribadat, dalam lebih rapat dia dengan engkau sebelum mati. Itu tak apa, itu bagus doa itu. Doa dapatkan petunjuk. Sehingga Imam Ghazali kata, kau jumpa saja mana-mana kafir tu, kau nampak je muka dia, berdoa, ya Allah masukkanlah iman dalam kalbi dia. Itu cara Imam Ghazali. Hendakkan biar hidup dalam iman. Jadi nisbah kepada dia nak memperbanyakkan amal, disuka dia tu panjang umur. Kekal itu makna panjang umur, bukan kekal tak mati. Tak ada orang tak mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap bernyawa mesti mati. Cuma maksud kekal ni maknanya dia suka panjang umur. Nisbah mana? Kerana memandang, kerana berbuat ibadah akan Tuhan. Dua. Mana afdal? Yang tadi dia nak mati sebab rindu. Yang ni dia mana kalau boleh tak mati lagi pun sebab dia nak banyak ibadat. Dua. Yang ketiga berkata, tiada aku melebihi akan suatu daripada keduanya, serah je. Tetapi adalah aku reda dengan barang yang melebihi akan dia oleh Tuhanku bagiku. Mana Tuhan letaklah. Maka diangkat masalah ini kepada setengah daripada arifin. Itu jawapan daripada arifin. Maka berkata mereka, orang yang mempunyai reda itu terlebih afdal. Daripada mereka, yang bahasa terlebih sedikit daripada mereka itu akan fuduli, kelebihan dia. Yang mana? Nombor 3 tinggi. Nombor 3 dia serah. Dia serah kat mana Tuhan letak lah. Dia reda kata Tuhan. Tuhan nak letak dia panjang umur dengan ibadat, tak ada apa. Tuhan nak matikan dia sebab apa? Sebab nak rindu jumpa Tuhan pun, tak ada apa. Yang mana dia tak ada lagi dah, dia pandang Tuhan terus, atau paling tinggi. Martabat itu terlebih tinggi. Ikut apa yang Tuhan pilih. Habis. Dan satu lagi kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Mughazali, wa su'ila Isa alaihi salam an afdalil a'mal faqal ar-ridha anillahi ta'ala wal hubbulah. Ditanya pula oleh seorang akan Nabi Isa alaihissalam, apa daripada amal yang terlebih afdal, mana aksaru sawaban, lebih banyak nisbah pada dan keridaan Tuhan, mana lebih baik? Maka bersabda ia, amal yang terlebih afdal ialah rida akan Allah. Dan rida mana? No comment. Dan rida tu pecahan daripada mana? Mahabbah. Seorang tak akan dapat makam rida kalau dia tak pecah pergi pada mahabbah. Daripada mahabbah tu pecahan akan rida keluar. Dan mahabbah tak akan keluar mesti dia ada asyik. Dan asyik tak akan ada melainkan dia dapat manis dalam ibadat. Dan manis tak akan dapat mesti dia istighal tumpuan.
Jadi kita line pertama kita kena cek apa? Kemanisan kita dengan Tuhan ada tak? Seronok kita dengan Tuhan ke seronok dengan makhluk? Sedap dengan Tuhan ke sedap dengan makhluk? Ada cek dulu. Kalau tak dapat sedap tu jangan cerita yang jauh lagi banyak. Jauh lagi. Dia seronok betul dengan Allah Ta'ala, nisbah menzahirkan keabdian. Itu tanda dia akan dapat kemanisan. Bila kemanisan boleh buka mahabbah. Maka pecahan mahabbah itu akan berlaku lah. Ya redha, ya asyik dan sebagainya tadi. Atau dia antara dia. Habis. Wallah, kemudian babus sabi' fi niyah wal ikhlas wal sidq. Wallahu a'lam. Nah, sudah kan? Ini soalan kita ni. Tak ada. Wallahu a'lam. Bismillah. Amin. Tamak puasa lagi. Mak saya batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana fa inna khairan. Subhanallah. Ya Karim.